Bayangkan Anda sedang menikmati hidangan mewah di sebuah restoran 5 bintang. Lampu-lampu kristal berkilauan, musik yang menenangkan bermain lembut, semuanya kelihatan sempurna. Tetapi apa yang akan berlaku jika di sebalik kemewahan itu tersembunyi rahasia yang mengerikan? Pada malam itu, pasukan penyiasat menemui sesuatu yang tidak pernah disangka oleh sesiapapun. Sebatang kaki manusia yang beku, tersembunyi di antara daging impor di dalam peti sejuk restoran. Apa sebenarnya yang berlaku di sebalik dapur restoran mewah ini? Siapakah pemilik kaki itu? Dan mengapa ia berada di tempat yang sepatutnya hanya mengandungi bahan-bahan mahal? Kebenaran yang mengejutkan ini menggemparkan pasukan penyiasat, dan kisah ini akan membawa kita ke dalam kegelapan yang tidak dijangka, di mana ketakutan dan rahasia tersembunyi bercampur aduk. Kuala Lumpur pada malam hujan bulan Desember tahun 2023. Jalan-jalan di kawasan Bukit Bintang basah dan berkilat memantulkan cahaya dari kereta-kereta yang lalu lalang. Udara yang sejuk menjadikan suasana kelihatan sunyi. Di tingkat 12 sebuah bangunan pencakar langit, sebuah restoran mewah bernama Sri Mawar masih terang benderang. Lampu-lampu kristal bersinar, dan para tetamu sedang menikmati hidangan mereka dengan wajah yang riang. Semuanya kelihatan sempurna, tetapi di sebalik itu ada sesuatu yang tidak pernah disangka oleh sesiapapun sedang berlaku. Pukul 10.17 malam. Telepon kecemasan Balai Polis Dangwangi berdering. Pegawai Ali mendengar suara seorang lelaki muda yang gemetar dan ketakutan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Naim, seorang pelajar praktikal di dapur restoran Sri Mawar. Dengan suara yang gemetar, Naim berkata, "Ada bau busuk yang datang dari peti sejuk di bilik bawah tanah. Saya terdengar bunyi air menitis dan merasakan ada sesuatu yang tidak kena." Pegawai Ali tidak berlengah. Dalam masa kurang daripada 30 menit, satu pasukan kecil dihantar ke tempat kejadian. Pasukan itu terdiri daripada 3 orang penyiasat, 2 orang anggota polis peronda bersenjata, dan seorang pakar forensik dari Institut Perubatan Forensik. Mereka diketuai oleh Inspektor Razak, seorang pegawai polis muda yang terkenal dengan ketelitian dan keberaniannya. Dari luar, restoran Sri Mawar masih kelihatan mewah. Kereta-kereta mahal diparkir berderetan, dan para penyambut tetamu menyambut dengan senyuman mesra. Tiada siapapun yang menyangka bahwa hanya beberapa tingkat di bawah tempat itu ada sesuatu yang boleh membuatkan semua orang meremang bulu roma tersembunyi. Pasukan penyiasat turun ke bilik bawah tanah. Sebaik sahaja pintu besi dibuka, udara yang lembab dan pengap menerpa wajah mereka. Bau yang tidak menyenangkan bertebaran, bau mayat yang membuatkan loya. Seorang anggota polis muda terpaksa menutup mulutnya untuk menahan muntah. Di hujung laluan itu, sebuah peti sejuk industri besar setinggi 2 meter berdiri tegak. Pintu dikunci dengan kode digital, tetapi dari celah antara pintu, cecair berwarna gelap menitis keluar dan menitis ke atas lantai jubin putih. Membentuk laluan yang panjang seolah-olah ada sesuatu yang mau keluar. Siapa yang tahu kodenya? Inspektor Razak bertanya dengan tegas. Encik Kamal, pengurus restoran dipanggil. Wajahnya pucat, tangannya menggigil semasa menekan kode. Bunyi klik kedengaran dan pintu terbuka. Sejurus itu, kesejukan menusuk keluar bersama dengan bau busuk yang semakin kuat. Cahaya putih dari dalam menyinari timbunan daging lembu import yang berlabel dari Australia. Tetapi di tengah-tengah timbunan daging itu, terdapat beg plastik hitam yang koyak. Dari koyakan itu, jelas kelihatan sebatang kaki manusia yang beku. Seluruh bilik menjadi sunyi. Semua orang terkejut, hanya bunyi mesin penyejuk yang kedengaran. Inspektor Razak menahan nafas, matanya tajam. Dia tahu bahwa apa yang baru saja mereka lihat hanyalah permulaan sesuatu yang lebih besar. Dengan suara yang perlahan tetapi tegas, Razak mengarahkan kawasan itu ditutup serta-merta. Kaki tangan restoran diminta keluar kecuali Encik Kamal yang perlu tinggal. Dokter. Aisyah, seorang pakar forensik, perlahan-lahan mendekat untuk memeriksa kaki itu dengan teliti. Inspektor Razak berdiri tegak, matanya tertumpu pada bahagian manusia yang baru ditemui itu. Dokter Aisyah, dari pemeriksaan awal, apa yang boleh kita ketahui? Razak bertanya. Dokter Aisyah memeriksa bahagian itu dengan berhati-hati. Dia membuat kesimpulan bahwa kaki itu adalah milik seorang lelaki dewasa. Potongannya licin, seolah-olah dilakukan dengan objek tajam. Dari warna tisu dianggarkan bahwa mangsa masih hidup atau baru saja meninggal dunia semasa dipotong. Kata-kata itu membuatkan suasana semakin tegang. Razak berpaling untuk melihat Encik Kamal, pengurus restoran yang duduk gelisah di atas kerusi di sudut laluan. Siapa yang mempunyai hak untuk mengakses peti sejuk ini? Dia bertanya. Encik Kamal coba menenangkan diri, tetapi suaranya masih gemetar.
Dia menjelaskan bahwa hanya ketua chef dan 2 orang pembantu kanan yang biasanya membuka peti sejuk besar ini. Dia sendiri jarang turun ke bilik bawah tanah. Biasanya, Chef Faizal yang menguruskan semuanya. Dia sangat ketat, tidak suka kaki tangan lain masuk campur, kata Encik Kamal. Razak bertanya lagi untuk memastikan. Encik Kamal mengangguk dengan cepat dan menambah bahwa Naim, pelajar praktikal, tidak mungkin dapat mengakses peti sejuk itu. Tetapi pada malam ini, Naim yang menelepon polis. Beberapa menit kemudian, Naim dibawa masuk. Lelaki muda itu pucat lesi, badannya menggigil. Razak coba memujuknya. Awak tidak dituduh. Cuma ceritakan apa yang awak lihat. Dengan suara yang perlahan, Naim menjelaskan bahwa pada mulanya dia menyangka itu adalah daging lembu yang rosak. Semasa berjalan melalui laluan itu, dia terhidu bau pelik dan terdengar bunyi air menitis dari arah peti sejuk. Apabila dia mendekat, dia melihat cecair berwarna gelap menitis ke atas lantai. Karena takut, dia segera menelepon polis. Adakah awak membuka peti sejuk itu? Razak bertanya. Naim menggelengkan kepalanya dengan pantas. Dia menafikan pernah berani membuka peti sejuk itu karena biasanya hanya Chef Faizal yang melakukannya. Keterangan Naim diperiksa dengan rekaman kamera litar tertutup. Hasilnya jelas. Dalam tempo 72 jam yang lalu, hanya 2 orang yang masuk ke bilik bawah tanah. Naim dan Chef Faizal. Nama Faizal mula muncul sebagai orang yang penting. Dia dikenali sebagai ketua chef yang sangat berkebolehan berumur 41 tahun dengan pengalaman dari hotel 5 bintang sebelum menyertai Sri Mawar. Dia seorang yang berdisiplin, ketat dan terkenal dengan kesempurnaannya. Bagi kebanyakan orang, Faizal adalah jaminan quality. Tetapi bagi Razak, sifat seperti itu mungkin menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap. Naim, bila kali terakhir awak melihat Chef Faizal masuk ke bilik bawah tanah? Razak bertanya. Naim coba mengingati. Semalam, awal pagi, kira-kira pukul 1 pagi, saya masih di dapur membasuh pinggan. Saya nampak dia masuk dengan sarung tangan yang tebal. Dia berada di sana agak lama, lebih daripada 8 menit. Razak mencatat dengan pantas, 8 menit bukanlah masa yang singkat untuk hanya memeriksa stok daging. Ia cukup lama untuk melakukan sesuatu yang lain. Pada masa yang sama, Dr. Aisyah sedang meneruskan pemeriksaan. Dari beg plastik hitam itu, dia menemui beberapa helai rambut panjang yang dipercayai milik seorang wanita. Penemuan ini menimbulkan lebih banyak soalan. Adakah mangsa sebenarnya seorang wanita? Atau adakah orang lain yang terlibat dalam memindahkan bahagian badan ini? Razak memandang pasukannya, matanya penuh dengan kehati-hatian. Dia mengarahkan sampel rambut dihantar untuk ujian DNA di Makmal serta-merta dan diperiksa dengan laporan orang hilang di Kuala Lumpur dalam tempo seminggu yang lalu. Hujan yang lebat di luar semakin menambah kesuraman. Naim duduk dengan wajah pucat, manakala Encik Kamal masih gelisah. Dokter, Aisyah sibuk dengan peralatan forensik dan Razak berdiri memikirkan semua kemungkinan. Dia tahu bahwa apa yang ditemui pada malam ini hanyalah permulaan. Bahagian kaki di dalam peti sejuk bukan sekadar bukti jenayah biasa, tetapi ia menyembunyikan rahasia tersembunyi yang lebih besar di sebalik dinding mewah restoran Sri Mawar. Dengan suara yang berat, dia menutup mesyuarat pada malam itu. Esok pagi, kita akan menyoal siasat Chef Faizal. Saya percaya jawaban kepada semua ini ada padanya. Jam menunjukkan pukul 1.15 pagi. Hujan masih lebat di Kuala Lumpur dan penyiasatan cash restoran Sri Mawar baru sahaja bermula secara rasmi. Keesokan paginya, Kuala Lumpur masih diselubungi awan kelabu selepas hujan lebat malam tadi. Di Balai Polis Dangwangi, suasana penuh dengan ketegangan. Kes penemuan bahagian manusia di restoran Sri Mawar memaksa seluruh pasukan bekerja tanpa henti. Inspektor Razak duduk di dalam bilik soal siasat, merenung fail laporan. Di sebelahnya, Dr. Aisyah baru sahaja memaklumkan hasil pemeriksaan awal. Mangsa berkemungkinan besar seorang wanita, kata Dr. Aisyah. Keputusan DNA yang lengkap masih perlu ditunggu, tetapi dari ciri-ciri tisu ia bukan milik seorang lelaki. Razak mengeluh. Jika benar bahwa mangsa adalah seorang wanita, maka ada kemungkinan besar ia berkaitan dengan laporan orang hilang beberapa hari yang lalu. Syarifah, berumur 24 tahun, seorang pelayan di restoran Sri Mawar yang tiba-tiba tidak hadir bekerja dan tidak dapat dihubungi oleh sesiapapun. Pegawai Ali membawa Naim ke dalam bilik soal siasat sekali lagi. Lelaki muda itu kelihatan letih, wajahnya pucat. Razak memandangnya dengan lembut, coba membuatkannya berasa selamat.
Naim, adakah ada apa-apa yang awak belum ceritakan kepada kami malam tadi? Naim menundukkan wajahnya untuk seketika sebelum menjawab. Saya pernah nampak sesuatu. Kira-kira seminggu yang lalu, pada awal pagi, Chef membawa masuk bag hitam yang besar ke dalam bilik bawah tanah. Saya pikir itu daging impor, tetapi baunya pelik. Saya tidak berani bertanya. Razak mencatat dengan pantas. Inilah yang sedang dicarinya. Keterangan tambahan yang menunjuk terus kepada Faizal. Adakah ada orang lain bersama awak pada masa itu? Razak bertanya. Tidak, hanya saya yang bekerja lebih masa, membasuh pinggan. Dia masuk seorang diri. Razak memandang Naim dengan serius. Keterangan awak sangat penting, tetapi saya memberi amaran, jangan sembunyikan apa-apa lagi. Sekali awak berbohong, keadaan awak akan menjadi sukar serta-merta. Naim mengangguk perlahan, matanya berkaca-kaca. Tidak lama kemudian, tiba giliran Chef Faizal untuk masuk ke dalam bilik. Lelaki berusia 41 tahun itu memakai baju kemeja putih yang kemas, wajahnya datar tanpa perasaan. Dia duduk tegak, kelihatan yakin. Chef Faizal, sapa Razak. Kami ingin menyoal siasat awak tentang penyiasatan ini. Sila duduk. Faizal menjawab ringkas. Dari maklumat yang kami ada, awak adalah orang terakhir yang masuk ke dalam bilik bawah tanah sebelum penemuan bahagian badan. Betul? Betul? Memang tugas saya untuk memeriksa stok bahan-bahan, jawabnya tanpa teragak-agak. Pukul 1 pagi dan berada di sana selama hampir 9 menit adalah masa yang agak lama untuk hanya memeriksa stok, bukan? Razak merenung Faizal. Faizal menarik nafas perlahan. Saya menyusun semula rak, saya seorang yang sempurna, semuanya mesti teratur, itu sahaja. Razak membongkok ke hadapan. Awak pasti tidak tahu bahwa ada bahagian badan manusia di dalam peti sejuk itu? Faizal menjawab datar, tidak tahu. Ketegangan di dalam bilik meningkat. Faizal tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut atau marah, seolah-olah dia sudah bersedia untuk semua soalan. Malah, ketika Razak menunjukkan bukti dari kamera litar tertutup yang menunjukkan dia masuk dengan sarung tangan tebal dan keluar dengan beg kosong, Faizal masih tenang. Itu perkara biasa. Saya selalu membawa peralatan memasak, jangan terlalu memikirkannya. Dr. Aisyah, yang duduk di sudut bilik, mencelah. Kami menemui sarung tangan di kondominium awak. Ada kesan yang mencurigakan. Keputusan ujian awal menunjukkan ia adalah cecair biologi. Seketika, mata Faizal berkedut sedikit, tetapi dia segera tersenyum nipis. Di dapur, kesan boleh datang dari mana-mana sahaja. Awak semua membuat kesimpulan terlalu cepat. Razak tidak membalas, hanya memandangnya dengan lama. Dia tahu bahwa lelaki ini pandai mengelak daripada soal siasat. Soal siasat diteruskan selama hampir 1 jam, tetapi jawaban Faizal kekal konsisten sepanjang masa. Dia tidak tahu apa-apa, tetapi bahasa badannya memberikan isyarat tertentu. Razak memutuskan untuk berhenti seketika. Faizal dibawa keluar dari bilik manakala pasukannya bermesyuarat. Dia terlalu tenang, kata Razak. Itu bukan tingkah laku seseorang yang tidak tahu apa-apa. Dia sedang menyembunyikan sesuatu. Seorang penyiasat menambah, tetapi bukti kami masih lemah. Kami memerlukan sesuatu yang lebih mengikatnya. Razak mengangguk. Kalau begitu, kita akan menggeledah kondominiumnya dengan teliti, malam ini juga. Hujan kembali turun dengan lebat, manakala pasukannya menuju ke kondominium Faizal di kawasan KLCC. Bangunan modern itu kelihatan biasa, tetapi Inspektor Razak percaya bahwa di dalamnya terdapat sesuatu yang boleh membongkar kebenaran. Dengan waran geledah rasmi, pintu bilik itu dibuka. Bilik itu kelihatan kemas dan teratur. Perabot disusun dengan baik. Bau harum dari penghawa dingin membantu menutup segala-galanya. Pada pandangan pertama, tiada apa-apa yang mencurigakan. Tetapi penyiasat yang berpengalaman tahu bahwa kekemasan yang berlebihan sering menyembunyikan rahasia. Razak membahagikan pasukan. Setiap bilik diperiksa dengan teliti. Dapur, ruang tamu, bilik mandi, semuanya kelihatan bersih. Sehingga seorang pegawai memanggil perlahan dari bilik tidur. Inspektor, ada sesuatu di bawah katil. Sebuah beg gitar hitam ditarik keluar. Ia berat dan keras. Apabila zip dibuka, semua orang terdiam. Di dalamnya terdapat pisau dapur yang besar, pisau cincang tulang, dan sepasang sarung tangan getah. Di sarung tangan itu terdapat kesan berwarna gelap walaupun sudah kering. Dr. Aisyah segera mengambil sampel. Jika terbukti itu darah manusia, katanya perlahan, kita akan mempunyai bukti yang tidak boleh dinafikannya. Razak merenung beg itu untuk seketika. Di dalam hatinya, dia yakin bahwa malam ini adalah titik perubahan.
Sejak penemuan bagian badan di restoran Sri Mawar, segala-galanya menunjuk kepada seorang lelaki, Chef Faizal. Dia bukan sekadar ketua chef yang sempurna, tetapi seseorang yang menyimpan rahasia yang mengerikan. Di luar, hujan masih lebat di Kuala Lumpur dan di dalam kondominium itu, pasukan penyiasat menyadari bahwa kes restoran Sri Mawar baru saja bertukar daripada penemuan tersembunyi kepada kes jenayah yang kejam yang mungkin menggemparkan seluruh bandar. Hujan lebat malam tadi menyebabkan jalan-jalan di Kuala Lumpur pada pagi itu masih basah dan berkilat. Di Makmal Forensik Institut Perubatan Forensik, Dr. Aisyah berdiri di hadapan meja yang penuh dengan dokumen. Wajahnya serius. Matanya tertumpu pada keputusan ujian DNA yang baru keluar dari mesin analisis. Dia tahu bahwa berita ini akan mengubah arah penyiasatan. Dengan suara yang perlahan, dia menghubungi Inspektor Razak yang telah menunggu sejak awal pagi. "Inspektor, suara doktor." Aisyah kedengaran tegas tetapi terharu, keputusan DNA sudah keluar. Bahagian kaki yang kita temui di restoran Sri Mawar sepadan dengan sampel dari bilik Syarifah. Razak terdiam seketika. Walaupun dalam hatinya sudah ada tekaan, tetapi mendengar pengesahan itu membuatkannya berasa tercekik di dada. Syarifah, pelayan wanita berusia 24 tahun yang hilang 3 hari lalu, menjadi mangsa sebenar. Seorang wanita muda yang datang ke Kuala Lumpur untuk bekerja dan menghantar uang untuk membantu ibunya di kampung. Kini, dia telah menemui nasib yang malang. Di bilik mesyuarat Balai Polis, papan besar penuh dengan gambar dan rekod penyiasatan. Di tengah-tengah terdapat gambar Syarifah memakai seragam pelayan dan sedang tersenyum. Garisan merah yang dilukis dari bukti yang berbeza menunjuk kepada satu nama, Chef Faizal. Seorang penyiasat muda berbisik, "Saya pernah dengar daripada rakan di restoran bahwa Syarifah seorang yang baik. Setiap bulan dia akan menghantar uang kepada ibunya di kampung. Kesian dia." Inspektor Razak mengeluh panjang. Kata-kata itu membuatkan gambaran seorang ibu yang sedang menunggu berita tentang anak perempuannya menjadi jelas di dalam hatinya. Dia tahu bahwa bahagian yang paling sukar dalam kerjanya adalah menyampaikan berita buruk kepada keluarga. Malah, dokter. Aisyah menyampaikan keputusan pemeriksaan tambahan. Dia memilih untuk menggunakan kata-kata dengan berhati-hati. Dari keadaan tisu, ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Syarifah mungkin masih hidup semasa diserang. Ini bermakna dia terpaksa menanggung kesakitan yang amat sangat sebelum meninggal dunia. Seluruh bilik menjadi sunyi. Ayat itu ringkas tetapi cukup untuk membuatkan semua orang membayangkan penderitaan mangsa. Razak memandang papan bukti sekali lagi. Semua garisan merah, sama ada DNA, kamera litar tertutup, keterangan Naim, bukti dari kondominium, semuanya menunjuk kepada satu titik, Chef Faizal. Tetapi Razak tahu bahwa kes ini belum berakhir di sini. Gerak hatinya mengatakan bahwa Syarifah bukan satu-satunya mangsa. Ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di sebalik restoran mewah ini. Dia berdiri di hadapan tingkap, memandang langit Kuala Lumpur yang mula cerah selepas hujan. Di dalam hatinya, dia berbisik, "Syarifah, saya berjanji bahwa kebenaran tidak akan berhenti di sini. Kita akan mendedahkan segala-galanya sehingga tiada siapapun menjadi mangsa lagi." Pada malam itu, waran tangkap untuk Chef Faizal dikeluarkan secara rasmi. Pasukan itu menyadari bahwa langkah seterusnya jauh lebih berat, yaitu untuk menyiasat sama ada terdapat mangsa lain yang belum ditemui. Dan itulah permulaan pembongkaran yang akan membawa mereka ke bahagian yang paling gelap dari restoran Sri Mawar. Malam selepas waran tangkap untuk Chef Faizal diluluskan, pasukan penyiasat kembali ke restoran Sri Mawar sekali lagi. Kali ini mereka tidak datang untuk mengumpulkan lebih banyak bukti, tetapi untuk memeriksa seluruh kawasan bilik bawah tanah. Laluan sempit yang menuju ke peti sejuk dibuka sekali lagi. Bau pengap masih bertebaran, walaupun mesin penyejuk masih berfungsi. Pita polis yang dipasang di pintu menandakan bahwa tempat itu masih menjadi pusat misteri. Inspektor Razak berdiri di hadapan plat besi bersama Dr. Aisyah dan pasukan teknikal. Mereka membawa penimbang yang sangat tepat, kamera pengesan haba dan gerudi kecil untuk memeriksa kemungkinan adanya bilik rahasia. "Kita mesti memeriksa segala-galanya. Jangan biarkan apa-apa terlepas pandang," kata Razak. Peti sejuk pertama dibuka. Bag daging lembu impor disusun dengan teratur. Setiap bag diangkat untuk ditimbang dan diperiksa. Pada mulanya, semuanya kelihatan normal sehingga sebuah bag yang berlabel berat 25 kg didapati lebih ringan daripada yang sepatutnya. Apabila dibuka, semua orang terdiam. Di tengah-tengah potongan daging lembu, terdapat 4 keping tisu dengan ciri-ciri yang berbeza tersembunyi. Dr. Aisyah memasukkannya ke dalam bekas khas.
Ini bukan daging lembu. Dari ciri-ciri, ia mungkin tisu manusia, katanya perlahan. Suasana menjadi senyap. Hanya bunyi dengungan mesin penyejuk. Pemeriksaan diteruskan. Didapati bahwa beberapa bag lain juga mempunyai ciri-ciri yang serupa, yaitu terdapat campuran bahagian manusia bercampur dengan daging lembu untuk menyamarkannya seolah-olah bahan biasa. Rajak menggenggam penumbuknya. Ini bukan tindakan yang berlaku secara spontan. Ia mempunyai corak, sistem untuk menyembunyikan mangsa di tengah-tengah bahan masakan. Peti sejuk kedua diperiksa. Di belakang timbunan daging beku, pasukan itu menemui bag plastik hitam yang lebih mencurigakan. Tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Apa yang ada di dalamnya jelas merupakan bahagian badan yang lain. Terdapat tulang panjang, tisu yang membeku, dan potongan otot. Dr. Aisyah melakukan pemeriksaan dengan cepat. Dari size dan bentuk, ini bukan dari orang yang sama. Ada sekurang-kurangnya 3 mangsa yang berbeza, bisiknya kepada Razak. Razak terdiam seketika. Kebenaran itu menghentamnya dengan kuat. Syarifah bukan satu-satunya mangsa. Restoran mewah ini mungkin menjadi titik akhir bagi banyak lagi nyawa manusia. Keesokan paginya, satu mesyuarat kecemasan diadakan di balai polis. Semua bukti diletakkan di papan besar, gambar-gambar bahagian tubuh, keputusan penimbangan daging, sehingga ke gambar-gambar dari kamera litar tertutup. Suasana di bilik mesyuarat sangat tegang. Semua menyadari bahwa case ini telah pergi jauh dari apa yang dijangkakan pada awalnya. Seorang penyiasat kanan berkata, jika ada 3 mangsa, ini bukan hanya case pembunuhan biasa. Kita sedang bercakap tentang pembunuhan bersiri yang dirancang secara sistematik dan berlaku di tempat yang dirancang dengan baik. Razak mengangguk. Apa yang perlu kita cari jawabannya sekarang adalah bilangan sebenar mangsa. Berapa orang? Dan adakah orang lain yang terlibat? Ayat itu membuatkan seluruh bilik senyap. Beberapa pegawai bertentang mata menyadari bahwa soalan itu terlalu besar berbanding jawaban yang mereka ada. Di dalam sel, Chef Faizal masih duduk diam dengan gari yang terpasang. Apabila seorang penyiasat menyebut tentang bilik rahasia yang baru ditemui, Faizal hanya mengangkat kening dan ketawa kecil. Awak semua dah jumpa, katanya perlahan. Bagus. Tapi percayalah, itu hanya permulaan. Senyuman nipis yang datang bersama ayat itu membuatkan semua orang meremang bulu roma. Ia bukan hanya kata-kata sombong, tetapi isyarat bahwa masih ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu untuk dibongkar. Pada malam itu, Razak kembali merenung papan bukti di bilik kerjanya. Gambar-gambar mangsa, plan bilik rahasia, dan keputusan ujian forensik memenuhi dinding. Dia tahu bahwa case ini belum berakhir. Apa yang mereka temui hanyalah puncak gunung ais. Di luar, Kuala Lumpur masih meneruskan kehidupannya dengan kesibukan, tetapi di sebalik kemodernan bandar, rahasia gelap sedang dibongkar. Restoran Sri Mawar bukan sekadar restoran mewah, tetapi pintu ke dunia jenayah bersiri yang dirancang dengan teliti. Dan gerak hati Razak mengatakan bahwa masih ada orang lain di belakang Faizal. Kuala Lumpur memasuki Minggu Baharu dengan suasana yang berubah. Kabar angin tentang penemuan bilik rahasia di restoran Sri Mawar mulai tersebar, walaupun pihak polis coba menutup berita itu sepenuhnya. Di hadapan Balai Polis Dangwangi, berpuluh-puluh wartawan berkumpul, menunggu untuk mendapatkan maklumat. Inspektor Razak berdiri di balkoni balai, memerhatikan kumpulan orang di bawah. Dia tahu bahwa lambat laun orang ramai akan mengetahui kebenaran. Soalannya bukan sama ada mereka akan tahu, tetapi bila. Di bilik mesyuarat suasana tegang. Semua bukti dari bilik rahasia diletakkan di papan besar, gambar-gambar meja logam, cebisan tulang dan botol-botol yang mengandungi tisu. Razak mempengerusikan mesyuarat itu dengan suara yang berat. Kita sudah pasti bahwa ada lebih daripada satu mangsa. Keutamaan kita sekarang adalah mengenal pasti mereka. Buka semua laporan orang hilang dalam tempo 6 bulan yang lalu. Dr. Aisyah mengangguk. Dari perbandingan awal, sekurang-kurangnya 4 case kelihatan sepadan. Tetapi untuk memastikan, kita perlu membandingkan DNA dengan keluarga mangsa. Ini bermakna kita perlu bekerja sama dengan hospital dan agensi lain. Seorang penyiasat muda memaparkan senarai di screen. Nama pertama ialah Anda, seorang pelajar berusia 19 tahun yang bekerja sambilan di kafe berhampiran kawasan setapak. Nama kedua ialah Rin Roda, seorang pekerja penganjur acara berusia 27 tahun yang hilang selepas menghadiri acara di sebuah hotel tidak jauh dari restoran Sri Mawar. Satu demi satu nama dipaparkan, membuatkan udara di dalam bilik semakin berat. Razak merenung screen untuk seketika. Jika ini mengikut corak, mangsa-mangsa ini berkait rapat dengan kawasan di sekeliling restoran. Restoran Sri Mawar mungkin menjadi pusat pemburuan.
Pada masa yang sama, tekanan daripada orang ramai semakin meningkat. Artikel spekulasi mula muncul dengan tajuk berita yang mengejutkan seperti misteri di restoran mewah di tengah bandar atau pekerja hilang. Apa yang berlaku di Sri Mawar? Pengarah Surya memanggil Razak ke biliknya. Wajahnya penuh dengan kebimbangan. Razak, berhati-hati. Ini case yang sensitif. Ramai orang kenamaan pernah makan di Sri Mawar. Jika media mendapat bukti, ia boleh menjadi skandal peringkat kebangsaan. Razak menjawab dengan tegas, karena itulah ia sensitif. Kita tak boleh berhenti. Ada nyawa yang hilang. Saya tak akan tutup mata hanya karena ada orang berpengaruh yang terlibat. Pengarah Surya mengeluh panjang. Dia tahu bahwa anak buahnya seorang yang keras kepala, tetapi dia juga menyadari bahwa Razak betul. Baiklah, bersedialah. Tekanan dari atas pasti akan datang. Di dalam sel, Chef Faizal masih senyap. Setiap soalan dijawab dengan ringkas, kadangkala hanya dengan ketawa kecil. Ayat yang diucapkannya di bilik rahasia masih bergema di telinga Razak, itu hanya permulaan. Untuk mencari titik lemah, Razak memanggil Naim untuk disoal siasat sekali lagi. Lelaki muda itu masih kelihatan bimbang, tetapi kali ini dia berani bercakap lebih banyak. Naim, Razak bertanya perlahan, selain dari malam itu, pernahkah awak melihat atau mendengar apa-apa yang pelik? Naim menundukkan wajahnya dan berkata perlahan, saya pernah dengar bunyi dari bawah. Bukan bunyi mesin, tapi macam bunyi orang menangis atau merintih. Saya pikir itu pekerja yang bekerja lebih masa, tapi lama-lama saya mula sangsi. Razak mengerutkan kening. Kenapa awak tak laporkan? Saya takut. Chef Faizal sangat berkuasa di dapur. Jika saya cakap apa-apa, saya mungkin jadi mangsa seterusnya. Keterangan itu membuatkan beberapa penyiasat bertentang mata. Suasana menjadi tegang, seolah-olah semua menahan nafas. Razak mencatat dengan pantas. Keterangan Naim menguatkan lagi hipotesis bahwa mangsa mungkin dikurung sebelum dibunuh. Pada malam itu, satu mesyuarat khas diadakan lagi. Kali ini, pasukan perisikan membawa maklumat baru. Dalam tempo 6 bulan yang lalu, terdapat 5 orang pekerja di restoran Sri Mawar yang berhenti secara tiba-tiba tanpa dokumen rasmi. 2 daripada mereka tidak dapat dihubungi lagi. Razak menekankan dengan suara yang dalam, jika mereka termasuk dalam kumpulan mangsa, bilangan sebenar akan lebih daripada yang kita temui. Dokter, Aisyah menambah, dan dari hasil analisis tulang di bilik rahasia, jumlah mangsa mungkin lebih daripada 10 orang. Saya tak terkejut kalau kita dapati berpuluh-puluh orang telah hilang. Bilik mesyuarat menjadi semakin berat. Beberapa pegawai menundukkan wajah, yang lain mencatat dengan pantas tanpa berkata apa-apa. Di luar balai polis, media mula menyerang dengan lebih berat. Sebuah stesen televisi menyiarkan laporan penyiasatan tentang peningkatan jumlah orang hilang di Kuala Lumpur. Walaupun tidak menyebut nama restoran Sri Mawar, gambar restoran mewah itu muncul di minda ramai orang. Razak tahu bahwa masa semakin suntuk. Jika case ini bocor lebih banyak, masyarakat mungkin panik. Tetapi jika dia menutup berita, kebenaran akan ditimbus. Dia berdiri di hadapan papan bukti, merenung gambar Syarifah yang masih terlekat di tengah-tengah. Kata-kata Faizal bergema sekali lagi, itu hanya permulaan. Dan entah mengapa, gerak hatinya mengatakan bahwa Faizal tidak melakukan ini seorang diri. Kuala Lumpur masih terang benderang pada malam itu, tetapi di sebalik lampu bandar, rahasia yang besar sedang dibongkar. Pihak polis bukan hanya berdepan dengan seorang chef berdarah dingin, tetapi juga perlu menangani tekanan daripada orang ramai, media dan mungkin rangkaian yang lebih besar, rangkaian yang mungkin melibatkan orang-orang berpengaruh. Razak menyadari bahwa langkah seterusnya akan menentukan segalanya. Keesokan paginya, bilik mesyuarat Balai Polis Dangwangi kembali penuh dengan wajah yang tegang. Di papan besar, senarai orang yang mungkin menjadi mangsa semakin bertambah. Ada Anda, pelajar berusia 19 tahun yang bekerja sambilan di kafe, Rin Roda, seorang pekerja penganjur acara berusia 27 tahun yang hilang selepas menghadiri acara di sebuah hotel berhampiran restoran Sri Mawar, dan juga beberapa orang pekerja restoran yang hilang selepas berhenti secara tiba-tiba. Semua garisan merah di papan itu menunjuk kembali ke satu titik, Chef Faizal. Tetapi Inspektor Razak tahu bahwa case ini tidak berakhir dengan seorang chef dengan minda yang menyimpang. Semakin dalam dia menyiasat, semakin jelas bahwa ada lapisan rahasia yang lebih berbahaya tersembunyi. Seorang penyiasat muda melaporkan hasil pemeriksaan digital dari komputer riba di dapur restoran Sri Mawar. File-file penting telah disembunyikan, tetapi pasukan berjaya mendapatkan semula folder tersembunyi yang hampir dipadamkan secara kekal.
Di dalamnya terdapat senarai tetamu VIP yang pernah menerima menu istimewa. Maklumat ini tidak direkodkan dalam sistem rasmi, tetapi senarai itu sangat jelas. Ada lebih daripada 20 orang. Bilik mesyuarat menjadi senyap. Razak bertanya perlahan, "Siapa?" Penyiasat itu menjawab dengan teragak-agak, "Ada beberapa ahli perniagaan besar, pelakon terkenal dan juga seorang ahli parlemen yang masih memegang jawatan." Pengarah Surya yang turut hadir dalam mesyuarat itu mengeluh panjang. Dia berkata, "Inilah yang saya bimbangkan dari awal. Jika nama-nama orang besar terlibat, kes restoran Sri Mawar bukan lagi kes jenayah biasa. Ia melibatkan kuasa politik dan ekonomi." Razak menggenggam penumbuknya dan menegaskan, tidak kira siapa mereka tidak boleh menghapuskan fakta bahwa ada mangsa yang perlu mendapat keadilan. Pada masa yang sama, tekanan daripada orang ramai semakin meningkat. Media dalam talian mula menulis artikel spekulasi dengan tajuk berita yang ganas. Tanda pagar, misteri Sri Mawar mula menjadi trending di media sosial. Razak sampai menerima panggilan daripada seorang wartawan kanan yang meminta temu ramah eksklusif. Dia menolak karena tahu bahwa sebaik sahaja maklumat itu bocor, panik akan merebak dengan cepat, tetapi dia juga tahu bahwa menutup berita terlalu lama sama dengan memberi peluang kepada pihak lawan untuk bergerak. Pada malam itu, pasukan forensik membawa hasil analisis tambahan dari bilik rahasia. Di tengah-tengah botol-botol kaca, mereka menemui cebisan kertas nota kecil yang ditulis dengan dakwat merah pudar. Kandungannya adalah tarikh, kod, dan nama-nama. Dokter Aisyah mentafsirkan bahwa ia mungkin rekod tempahan. Dia menekankan bahwa rekod ini berbeza daripada yang ditemui sebelum ini karena nama-nama tertentu sepadan dengan senarai tetamu VIP. Razak merasai darahnya menggelegat. Itu bermakna ada orang yang bukan hanya mengetahui tetapi mungkin terlibat dalam merasai menu terlarang itu. Keesokan harinya, Razak bersama 2 orang penyiasat lain pergi ke syarikat logistik yang menjadi pembekal kepada restoran Sri Mawar. Dari rekod transaksi didapati ada beberapa penghantaran tambahan yang tidak direkodkan dalam laporan rasmi. Destinasinya sentiasa sama, bilik bawah tanah restoran. Seorang penghantar barang yang sudah berusia akhirnya membuka mulut. Dia mengakui bahwa dia pernah sanksi karena kotak yang dibawanya selalu berat dan ditutup dengan ketat. Kadangkala dia terhidu bau pelik. Apabila bertanya, penyelia hanya memberitahu bahwa itu adalah bahan-bahan import istimewa untuk tetamu VIP. Dia tidak berani bertanya lebih lanjut. Keterangan ini menguatkan lagi hipotesis bahwa ada orang lain selain Faizal yang terlibat dalam pengendalian, bukan hanya di dapur tetapi juga termasuk rangkaian penghantaran rahasia. Di Balai Polis, satu mesyuarat kecemasan diadakan lagi. Pengarah Surya menekankan agar semua berhati-hati. Jika ada ahli politik yang terlibat, kes ini mungkin berbahaya, tetapi dia yakin bahwa pasukan itu akan dapat mengendalikannya. Razak memandang papan bukti dengan wajah yang tegang. Dia menegaskan bahwa mereka perlu merangkai strategi yang lebih luas. Mereka tidak boleh menumpukan perhatian kepada Faizal sahaja, tetapi perlu mendedahkan siapa yang berada di belakangnya. Dokter Aisyah mengingatkan agar tidak melupakan mangsa. Semakin lama, semakin sukar untuk mengenal pasti mereka. Masa adalah musuh. Di dalam sel, apabila ditanya tentang bukti baru yang ditemui, Faizal hanya tersenyum sinis. "Awak pikir awak dah menang?" katanya kepada Razak. "Awak baru nampak luaran. Orang yang benar-benar merasai keenakannya masih di luar sana, lebih kuat daripada saya, dan mereka tak akan benarkan rahasia ini dibongkar." Razak tidak membalas, hanya melihatnya dengan lama. Dia tahu bahwa Faizal sedang bermain permainan, tetapi kata-kata itu terlalu dekat dengan kebenaran untuk diabaikan. Di luar, tekanan daripada orang ramai mencapai kemuncaknya. Media dalam talian mengeluarkan artikel dengan tajuk berita yang tajam, manakala di media sosial kabar angin tersebar tentang seorang saksi wanita yang dilindungi oleh polis. Razak sangat marah karena itu bermakna telah berlaku kebocoran lagi. Dokter Aisyah datang menemuinya dengan riak wajah yang serius. Jika maklumat tentang Maimun terus bocor, dia takkan tahan. Kita perlu mengukuhkan perlindungan dan menutup semua pintu. Razak mengangguk, menyadari bahwa masa mereka semakin suntuk. Pada malam yang sunyi itu, Razak berdiri seorang diri di bilik penyimpanan dokumen yang malap. Lampu neon berkelip-kelip lemah di atas kepalanya. Dia merenung peta besar yang penuh dengan garisan merah dan gambar-gambar mangsa. Bunyi hujan yang masih turun dari bumbung bercampur dengan bunyi dengungan elektrik. Di dalam kepalanya bergema amaran pengarah Surya, jeritan ketakutan Maimun, dan ketawa sinis Faizal. Dia tahu bahwa ribut besar akan datang.
Soalannya hanya satu, siapa yang akan selamat dan siapa yang akan dikorbankan? Pada malam itu, di pinggir kota yang sunyi, hanya bunyi cengkerik yang kedengaran menembusi tiupan angin lembab dari hujan. Rumah sederhana yang sekarang menjadi tempat perlindungan terakhir Maimun terletak di tengah-tengah pokok-pokok yang rimbun. Tempat itu dipilih karena dianggap sebagai yang paling rahasia, malah tidak direkodkan dalam sistem dalaman polis. 4 orang pegawai berdiri di setiap sudut dengan senjata di tangan, manakala Dr. Aisyah sedang menyediakan peralatan perubatan asas di ruang tamu. Razak berjalan memeriksa keadaan pintu, tingkap pengudaraan, dan juga bumbung dapur. Sejak pengkhianatan oleh pegawai Itnain dibongkar, dia tidak mempercayai sesiapapun selain Aisyah. Maimun duduk di atas kerusi dengan wajah pucat lesi, coba menenangkan dirinya dengan secawan teh, tetapi matanya masih tertumpu ke tingkap tanpa henti, seolah-olah percaya bahwa kegelapan di luar boleh menembusi masuk pada bila-bila masa. Kira-kira jam 11 malam, bunyi anjing dari jauh menyalak dengan kuat. Seorang pegawai keluar memeriksa di padang, tetapi tidak menemui apa-apa. 15 menit kemudian, elektrik di rumah itu padam secara tiba-tiba. Lampu terpadam, hanya meninggalkan kegelapan. Maimun menjerit perlahan, Aisyah segera memeluknya. Razak mengeluarkan arahan dengan pantas, bentukan pertahanan, jangan bergerak seorang diri. Tidak lama kemudian, kedengaran bunyi tapak kaki dari luar berlari di atas tanah yang basah. Bayang-bayang hitam melintasi tingkap. Bunyi tembakan pertama kedengaran memecah kesunyian. Kaca bergetar dengan kuat. Pegawai-pegawai membalas tembakan. Bunyi tembakan bertukar-tukar, tetapi radio komunikasi tiba-tiba menjadi senyap. Isyarat diganggu dengan alat pemotong isyarat. Razak mengagak bahwa serangan ini telah dirancang dengan teliti. Dia menarik Maimun ke bilik dalam dan mengarahkannya bersembunyi di belakang almari besi. "Duduk sini, jangan keluar tak kira apapun yang berlaku," katanya. Maimun mengangguk dengan mata yang berair. Pertempuran berterusan selama kira-kira 10 menit. 2 orang penceroboh berjaya ditumpaskan. Tetapi yang lain melarikan diri, mengambil kesempatan daripada kekeliruan yang berpunca daripada gangguan komunikasi. Padang dipenuhi kesan tapak kaki berlumpur dan kesan tayar kereta. Mereka bergerak dengan pantas dan sistematik. Razak berdiri di tengah-tengah kegelapan, tercungap-cungap. Dia tahu bahwa musuh pada kali ini lebih terlatih daripada apa yang disangkakan. Keesokan paginya, laman web berita menyiarkan berita tentang serangan ke atas rumah perlindungan. Tajuk berita yang mengejutkan muncul di skrin telepon. Saksi rahasia polis diserang di lokasi rahasia. Razak sangat marah. Bagaimana butiran itu sampai ke media jika tiada orang yang membocorkan maklumat? Pengarah Surya memanggilnya ke bilik kerja. Bahunya kelihatan berat, wajahnya letih, dan matanya merah karena tidak cukup tidur. "Razak, pihak atasan menekan kita. Mereka mahu Maimun dipindahkan keluar bandar. Kata mereka lebih selamat." Razak menggelengkan kepala. "Tak boleh. Lebuh Raya dan jalan keluar dari bandar terlalu mudah untuk diserang hendap. Memindahkan dia sekarang sama dengan menyerahkannya kepada mereka. Lebih baik kita bertahan di sini dan kumpulkan bukti yang cukup." Pengarah Surya hanya memandangnya untuk seketika dan berkata perlahan, "Jika gagal, awak yang perlu bertanggung jawab sepenuhnya." Pada masa yang sama, Aisyah membawa masuk bukti baru dari komputer riba Itnain yang telah dirampas. "Saya jumpa message yang disulitkan." Selepas didekod, kandungannya adalah arahan yang jelas untuk menghantar maklumat ke alamat yang dikaitkan dengan seorang ahli parlimen. Nama itu membuatkan seluruh bilik senyap. Dia bukan ahli politik biasa, tetapi seorang yang dikenali rapat dengan rangkaian perniagaan restoran mewah di Kuala Lumpur. Razak menggenggam penumbuknya. Jadi, ini bukan hanya jenayah pribadi. Ini adalah komplot yang besar. Maimun terdengar perbualan itu dan menangis. "Saya takkan sempat sampai ke mahkamah, mereka akan bunuh saya dulu." Aisyah memeluknya dengan erat. "Awak dah pergi terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Awak tak seorang diri." Razak menambah, "Selagi saya masih di sini, mereka takkan sentuh awak." Larut malam, Razak berada di bilik kecil di tempat perlindungan. Di hadapannya hanya meja kayu dan lampu malap. Dia membuka buku nota dan menulis dengan tulisan tangannya. Setiap baris adalah ringkasan cash, nama, tarikh, bukti transaksi, semuanya terikat bersama dengan jelas. Di halaman terakhir, dia menulis message ringkas. "Jika apa-apa berlaku kepada saya, dokumen ini mesti sampai ke mahkamah. Maimun mesti dilindungi." Dia memasukkan nota itu ke dalam sampul coklat, membuat tanda dengan dakwat merah dan menghulurkannya kepada Aisyah sebelum tidur. "Jika saya hilang, awak tahu apa yang perlu dilakukan," katanya perlahan.
Di luar, langit Kuala Lumpur gelap dan tiada bintang, tetapi di dalam hati Razak, bara api yang berapi-api sedang marak. Dia tahu bahwa dirinya sedang ditolak ke sudut, tetapi dia juga tahu bahwa semakin dekat dia dengan kegelapan, semakin terang cahaya. Malam itu Kuala Lumpur seolah-olah menahan nafas. Angin sejuk bertiup kuat. Awan gelap menghalang bulan. Di rumah perlindungan, suasana semakin tegang. Maimun duduk di sudut bilik dengan pandangan kosong, memeluk lututnya. Bibirnya menggigil, "Saya takkan selamat," katanya. Aisyah sedang sibuk memeriksa obat-obatan dan rekod perubatan, coba mengekalkan ketenangannya walaupun ketakutan memenuhi udara. Razak dengan mata yang merah dan letih berdiri di hadapan tingkap, merenung kegelapan di luar, seolah-olah coba meneka arah bahaya yang akan datang. Sejak percobaan penculikan yang menyamar sebagai pegawai, Razak yakin bahwa setiap gerakan mereka telah dibaca. Musuh bukan hanya memerhati mereka, mereka bersedia menyerang pada bila-bila masa. Pengarah Surya semakin sukar untuk dihubungi. Tekanan politik menghalang semua saluran, dan beberapa rakan sekerja Razak sampai memilih untuk menjauhkan diri. Hanya Aisyah yang masih berdiri di sisinya. Menjelang tengah malam, bunyi enjin kereta semakin mendekat. Bukan hanya satu, tetapi beberapa buah kereta. Razak mencapai pistolnya, dia memberi isyarat senyap kepada Aisyah. Maimun terseduh sedan, Aisyah segera memujuknya. "Bertenang, jangan panik." Dari celah langsir, Razak melihat dua buah kendaraan SUV berwarna hitam diletakkan tidak jauh dari rumah. Pintu dibuka. Lebih daripada 6 orang lelaki berbadan tegap turun dari kereta. Semua memakai pakaian serba hitam dengan senjata otomatik di tangan. "Serangan besar," bisik Razak. Dia dengan cepat menarik Maimun ke ruang bawah tanah kecil yang boleh diakses dari dapur. "Duduk sini. Jangan keluar sehingga saya atau Dokter Aisyah memanggil," katanya. Maimun menggenggam lengannya, matanya penuh dengan ketakutan. "Inspektor, jangan tinggalkan saya." Razak memandangnya dan menepuk bahunya perlahan. "Saya berjanji akan kembali." Tembakan pertama meletus, memecah kesunyian. Kaca tingkap hancur berkecai, pintu bergegar dengan kuat. Razak dan 2 orang pegawai yang masih tinggal membalas tembakan. Bunyi tembakan bertukar-tukar. Bau serbuk mesiu memenuhi udara. Aisyah coba menundukkan badan, melindungi pintu masuk ke ruang bawah tanah. Tetapi bilangan musuh terlalu ramai. Pertahanan rumah mula runtuh satu demi satu. Di tengah-tengah kekacauan itu, Razak menyadari sesuatu. Salah seorang penceroboh memakai jaket polis dengan lencana khas, lencana yang hanya unitnya ada. Razak terkejut seketika sebelum kemarahan membara. Penyamar berada di kalangan kita, dia menggerutu. Ia menjadi kenyataan, seorang pegawai yang sepatutnya menjaga rumah perlindungan bertukar dan menghalakkan pistol ke arah Razak. "Maafkan saya, Inspektor. Saya tak ada pilihan. Mereka lebih kuat." Razak melompat ke sisi. Peluru hanya beberapa sentimeter dari kepalanya. Dia membalas tembakan dengan pantas, menyebabkan orang yang berkhianat itu tumbang. Aisyah menjerit, tidak percaya bahwa orang yang mereka percayai selama ini sanggup melakukan pengkhianatan. Razak menggenggam rahang. "Tak ada masa lagi, kita mesti keluar." Siren-siren kedengaran sayup-sayup dari jauh. Nampaknya pengarah Surya telah menghantar bala bantuan, walaupun melanggar arahan atasannya. Tetapi sebelum bantuan tiba, musuh sudah dapat menceroboh ke dalam rumah. Salah seorang menumbangkan pintu dapur, hampir mencapai ruang bawah tanah di mana Maimun bersembunyi. Aisyah coba menahan pintu sekuat tenaga, manakala Razak berlari dan memukul penceroboh dengan belakang pistol. Pertempuran jarak dekat berlaku dengan ganas. Darah membasahi pelipis Razak, tetapi dia berjaya menumpaskan lawannya. Apabila pintu akhirnya runtuh, Razak tahu bahwa dia perlu membuat keputusan. Di tangannya ada 2 perkara. Pemacu kilat yang mengandungi bukti transaksi yang boleh mengikat ahli parlimen, dan Maimun yang bersembunyi dengan ketakutan di ruang bawah tanah. Musuh semakin hampir. Tapak kaki yang berat turun ke tangga. Aisyah menjerit, "Razak, mereka dah sampai." Dalam sekelip mata, dunia seolah-olah bergerak perlahan. Razak melihat pemacu kilat dan melihat Maimun, yang sedang memandangnya dengan pandangan yang penuh dengan harapan. Dia tahu bahwa adalah mustahil untuk menyelamatkan kedua-duanya pada masa yang sama. Jika dia membawa bukti itu keluar, Maimun mungkin ditinggalkan. Tetapi jika dia bertekad untuk menyelamatkan Maimun, bukti itu mungkin hilang. Bunyi letupan kuat meruntuhkan dinding. Debu bertebaran. Razak menggenggam rahang. Dia membuat keputusan, dia memasukkan pemacu kilat ke dalam sampul coklat dan menyelitkannya ke dalam jaket Aisyah.
Jika saya gagal, awak bawa benda ini keluar. Jangan biarkan mereka memusnahkan kebenaran, bisiknya. Aisyah memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca tetapi mengangguk. Razak kemudian menarik Maimun keluar dari ruang bawah tanah. Ikut saya, jangan lepaskan tangan. Mereka berlari melalui asap, menundukkan badan di tengah-tengah bunyi tembakan. Peluru berdesir di tepi telinga mereka. Dinding bergetar, tetapi Razak masih terus berlari, membawa Maimun keluar dari pintu belakang yang hampir runtuh. Di halaman belakang, mereka berhadapan dengan dua orang penceroboh secara langsung. Razak menolak Maimun ke tanah dan bertarung dengan sekuat tenaga. Dia berjaya menumpaskan seorang lawannya, tetapi yang seorang lagi mengangkat pistol dan menghalakannya ke arah Maimun. Dalam sekelip mata, Razak melompat ke hadapan, menggunakan tubuhnya untuk melindungi Maimun. Bunyi tembakan berdentum, dan tubuh Razak terpelanting. Siren polis akhirnya sampai ke tempat kejadian. Bala bantuan menyerbu masuk, bunyi tembakan bertukar menjadi teriakan arahan. Penceroboh berundur. Ada yang ditangkap, yang lain melarikan diri dalam kegelapan malam. Aisyah berlari mendapatkan mereka. Wajahnya penuh dengan panik. Maimun teresak-esak di atas tanah memeluk tubuh Razak yang terbaring berlumuran darah. "Inspektor, jangan tinggalkan saya." Razak membuka matanya dengan sisa tenaga yang ada, melihat Maimun dan Aisyah. Bibirnya bergerak perlahan, hampir tidak dapat didengari. Awak semua mesti terus berjuang. Jangan biarkan mereka menang. Selepas itu, matanya perlahan-lahan tertutup. Pada malam itu, Kuala Lumpur kembali sunyi, hanya meninggalkan bunyi siren dan tangisan. Tetapi di sebalik kesunyian itu, keputusan Razak telah mengubah segalanya. Dia memilih untuk menyelamatkan nyawa Maimun walaupun dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Badai baru sahaja mencapai puncaknya, dan esok, pertempuran yang lebih besar sedang menunggu. Kuala Lumpur, awal tahun 2024. Hujan renyai-renyai turun di halaman hadapan Mahkamah Tinggi. Beratus-ratus orang berkumpul. Sebahagiannya wartawan dengan kamera, sebahagian lagi orang awam yang ingin tahu. Pada hari itu, perbicaraan kes restoran Sri Mawar bermula. Nama restoran mewah itu telah menjadi simbol kegelapan, luka yang membuka mata masyarakat untuk melihat betapa rapuhnya sempadan antara kemewahan dan kebiadaban. Di dalam bilik perbicaraan, suasana sunyi dan tegang. Maimun duduk di kerusi saksi, wajahnya masih pucat tetapi matanya kini lebih tegas. Aisyah duduk di sebelahnya, memberikan sokongan moral. Di hadapan hakim dan pendakwa raya, Maimun menceritakan semua yang telah dilaluinya, malam yang penuh dengan ketakutan, ruang bawah tanah restoran, sehingga ke wajah penjenayah. Suaranya bergetar, tetapi setiap kata-katanya keluar dengan jelas. "Saya masih hidup pada hari ini karena ada seorang polis yang tidak pernah berputus asa untuk melindungi saya," katanya, sambil menoleh ke kerusi kosong yang sepatutnya diduduki oleh Razak. Kerusi itu dikosongkan dengan reben hitam kecil terikat di sandarannya. Razak belum sembuh dari luka tembakan dan masih dirawat di unit rawatan rapi, tetapi namanya bergema di dalam bilik perbicaraan itu menjadi bayangan yang tidak dapat diganti. Pendakwa membuka bukti dari pemacu kilat yang Aisyah simpan. Di skrin yang besar, maklumat transaksi dan nama-nama orang penting dipaparkan. Bukti-bukti itu menghubungkan rangkaian jenayah itu dengan seorang ahli parlemen yang sebelumnya tidak pernah disebutkan. Bilik perbicaraan menjadi riuh. Beberapa orang yang namanya disebutkan coba menundukkan wajah, tetapi kamera media merekam wajah mereka dengan jelas. Apabila hakim memutuskan untuk menahan ahli politik dan ahli perniagaan yang menjadi suspek sementara, suasana di luar mahkamah meletus. Orang ramai bersorak dengan gembira. Ada yang sampai menangis karena lega. Mereka merasakan bahwa akhirnya kebenaran mula muncul, walaupun jalannya penuh dengan darah dan air mata. Aisyah menggenggam tangan Maimun dengan erat. "Awak berjaya. Awak tunaikan janji Razak." Maimun memandang Aisyah dengan air mata yang mengalir di pipinya. "Bukan saya yang berjaya, dokter. Aisyah, tetapi kita semua dan terutamanya dia." Beberapa hari kemudian, Aisyah dan Maimun melawat Razak di hospital. Razak masih berbaring di katil, tetapi matanya terbuka perlahan-lahan apabila mendengar suara mereka. Maimun duduk di atas kerusi di sisi katil, menggenggam tangan Razak. "Inspektor, perbicaraan sudah bermula. Bukti telah diterima. Mereka tak boleh melarikan diri lagi." Razak tersenyum nipis. Suaranya serak dan hampir tidak kedengaran. "Bagus, saya tahu awak semua boleh buat." Aisyah menahan air mata, tetapi Razak memandangnya dengan pandangan yang hangat. "Jangan biarkan mereka menutup kebenaran. Karena kebenaran apabila sudah dibongkar tidak akan dapat dimusnahkan.
Di luar tingkap hospital, cahaya matahari petang menembusi awan. Kuala Lumpur masih sibuk, masih penuh dengan kesibukan, tetapi bagi 3 orang itu, hari itu terasa berbeza. Mereka tahu bahwa perjuangan belum berakhir. Masih ada rangkaian yang perlu diuruskan, tetapi satu perkara yang pasti, bara api yang telah dinyalakan tidak akan padam. Maimun memandang keluar tingkap dan berbisik perlahan, seolah-olah bercakap pada dirinya sendiri. Kadang-kadang hidup membawa kita ke dalam kegelapan yang tidak pernah kita jangkakan, tetapi masih ada orang yang cukup berani untuk menyalakan cahaya. Dan saya berjanji, saya tidak akan melupakan. Kisah restoran Sri Mawar bukan hanya case jenayah, tetapi pengajaran bagi ramai orang bahwa kemewahan boleh menyembunyikan keburukan, bahwa kuasa boleh membeli kesunyian, tetapi tidak dapat menyembunyikan kebenaran selama-lamanya, dan bahwa keberanian seseorang boleh mengubah hala tujuh hidup orang lain. Perbicaraan akan diteruskan, hukuman akan diputuskan, tetapi yang paling penting, benih keadilan telah disemai. Masa akan membuktikan sama ada ia akan tumbuh dengan subur atau akan ditimbus semula oleh bayang-bayang. Bagi Razak, Aisyah, dan Maimun, mereka sudah tahu jawabannya. Selagi masih ada orang yang berani untuk mengatakan kebenaran, bayang-bayang tidak akan pernah menang. Beberapa bulan berlalu, Kuala Lumpur perlahan-lahan coba melupakan mimpi buruk restoran Sri Mawar. Bangunan itu sendiri diruntuhkan, meninggalkan hanya sebidang tanah kosong yang menyimpan rahasia gelap. Namun, impak case itu meresap ke dalam masyarakat Malaysia, memaksa refleksi yang mendalam tentang ketaksamaan, rasuah, dan harga manusia. Ahli-ahli politik dan tokoh perniagaan yang terlibat didapati bersalah atas pelbagai tuduhan, termasuk pembunuhan, konspirasi, dan pengubahan wang haram. Hukuman berat dijatuhkan, menandakan kemenangan keadilan walaupun terlewat. Kerajaan melancarkan inisiatif baru untuk mengukuhkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan memerangi perdagangan manusia. Di Balai Polis Dang Wangi, suasana berubah. Walaupun beberapa pegawai masih berbisik tentang keberanian dan keberanian Razak, ketakutan akan disasarkan oleh kuasa telah beransur-ansur berkurangan. Kejayaan case Sri Mawar menjadi model, mendorong pegawai lain untuk meneruskan kebenaran tanpa rasa takut atau bantuan. Pengarah Surya, yang pernah kelihatan ragu-ragu, bersara dengan pujian. Beliau menggunakan platformnya untuk menyokong reformasi polis dan menggalakkan integriti dalam pasukan. Warisan keberanian Razak terpahat di dinding balai, inspirasi bisu untuk generasi pegawai yang akan datang. Sementara itu, Razak perlahan-lahan pulih dari kecederaannya. Walaupun dia berhadapan dengan mimpi ngeri dan ingatan tentang kejadian yang mengerikan, semangatnya tidak pernah patah. Dia menemui tujuan baharu dalam membantu mangsa jenayah, menggunakan pengalamannya untuk menyokong dan memperkasakan mereka. Aisyah kekal sebagai kawan yang setia dan sekutu yang tidak berbelah bahagi. Dia terus bekerja sebagai pakar forensik berdedikasi untuk menggunakan sains dan kebenaran untuk memastikan keadilan. Dia menjadi suara terkemuka menentang ketidakadilan, berjuang untuk hak mereka yang terpinggir dan terdedah. Dan Maimun, yang pernah gemetar ketakutan, menemui kekuatan dalaman yang tidak disangka-sangka. Dia menjadi advokat untuk mangsa perdagangan manusia, berkongsi ceritanya untuk membangkitkan kesadaran dan menggalakkan orang lain untuk bersuara. Dia menubuhkan sebuah yayasan yang menyediakan tempat tinggal selamat dan sokongan psikologi kepada mangsa, menawarkan mereka peluang untuk membina semula kehidupan mereka. Suatu petang yang sunyi, Razak melawat Maimun di yayasan itu. Mereka duduk di taman dikelilingi oleh bunga yang mekar dan suara gembira kanak-kanak yang bermain. "Anda berdua melakukan perkara yang luar biasa," kata Razak dengan senyuman lembut. Maimun menggenggam tangannya. "Kami melakukannya karena awak inspektor. Awak menunjukkan kepada kami apa yang bermakna untuk menjadi berani dan tidak mementingkan diri sendiri." Aisyah menyertai mereka, bersandar. "Kami semua melakukan apa yang kami boleh. Tetapi ingat, perjuangan untuk keadilan tidak pernah berakhir. Akan sentiasa ada bayang-bayang yang coba menutupi kebenaran." Razak mengangguk, matanya memandang ke arah langit. Tetapi selagi ada orang yang bersedia untuk menyalakan cahaya, bayang-bayang itu tidak akan dapat menguasai. Ketika matahari terbenam, mewarnakan langit dengan warna oranye dan emas, 3 sahabat itu duduk bersama dalam senyap, berkongsi ikatan yang hanya dapat dicipta melalui penderitaan dan kemenangan bersama. Kisah restoran Sri Mawar telah meninggalkan tanda yang tidak dapat dipadamkan dalam kehidupan mereka. Tetapi ia juga mengajar mereka tentang kuasa harapan, ketahanan, dan semangat manusia yang tidak dapat ditaklukkan. Dan seperti yang sering berlaku dalam dunia yang tidak sempurna ini, keadilan datang dengan harga yang besar.
Tetapi warisan pengorbanan dan keberanian Razak bergema melalui koridor masa, mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk keadilan dan kebenaran kekal sebagai tanggung jawab abadi yang diamanahkan kepada kita semua.